Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الحكمة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi perbincangan kitab Nihayatul Alam ataupun terjemahannya dengan nama berakhirnya dunia ini, iaitu kitab yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan sebelum ni beberapa tanda-tanda kecil kiamat. Pada kali ini kita akan sebutkan lagi beberapa tanda kecil kiamat yang lain. Yang ke-29, kasratu syuhi wal bukhli. Kasratu syuhi wal bukhli, iaitu sifat kedekut dan bakhil yang tersebar luas. Sifat kedekut dan bakhil yang tersebar luas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara tanda kiamat ialah banyak berlakunya penyakit jiwa yang merosakkan masyarakat Islam. Antaranya adalah penyakit kedekut ataupun penyakit bakhil, penyakit kedekut ataupun penyakit bakhil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab disebutkan perkataan dengan perkataan al-bukhlu ataupun asy-syuhu, al-bukhlu ataupun asy-syuhu. Imam Nawawi apabila dia menerangkan tentang maksud asy-syuhu, dia kata al-bukhlu bi ada'il huquq wal hirsu ala ma laysa lahu. Perkataan asy-syuhu bermaksud kedekut untuk menunaikan hak-hak dan bersemangat untuk menguasai perkara yang bukan miliknya. Ini maksud syuh. Dia ada kewajipan harta yang mesti dia tunaikan, tetapi dia tidak mahu tunaikan. Dia tahan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir. Dalam masa yang sama, dia mempunyai keinginan, ketamakan untuk menguasai harta orang yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan asy-syuhu. Asy-syuhu ataupun al-bukhlu. Sebagian ulama mereka sebutkan bahawa al-bukhlu, bakhil itu adalah imsakul muqtanayat amma la yahiqqu habsuha anhu. Menahan harta yang dimiliki pada keadaan yang tidak sepatutnya, tidak berhak untuk dia menahannya ketika itu. Satu orang dia ada zakat yang mesti dia tak tunaikan. Dia tahan harta tersebut. Dia tak bagi kepada asnaf yang 8 yang sepatutnya berhak untuk menerima harta zakat tersebut. Ini termasuk daripada orang yang bakhil. Sebagian ulama apabila diterangkan tentang bakhil, tentang syuhu ni, dia kata man'ul wajib, menahan harta yang wajib untuk dikeluarkan. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa di akhir zaman nanti manusia akan mempunyai sifat bakhil, sifat kedekut. Bukan itu saja, tetapi perkara ini akan menjadi sifat kebanyakan manusia pada ketika itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, min asyratis saati ay yazharash syuhu. Antara tanda-tanda kiamat akan
zahirnya, maksudnya akan tersebar luasnya sifat-sifat kedekut. Manusia ketika itu sangat-sangat bakhil. Semua orang tak mahu mengeluarkan kewajipan harta mereka. Semua tahan harta mereka walaupun daripada menunaikan perkara yang wajib. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun sanadnya sanad yang dhaif, katanya, kata Rasulullah SAW, la yazdadul amru illa syiddah wa la yazdadun nasu illa syuha. Dekat-dekat hari kiamat tidak bertambah keadaan melainkan makin susah. Maksudnya manusia ketika itu dalam keadaan yang susah. Wala yazdadun nasu illa syuha, dan manusia itu tidak bertambah melainkan sifat kedekutnya. Makin lama, makin jauh daripada zaman Nabi SAW, maka manusia ni bertambah kedekut, bertambah bakhil. Ini yang telah terjadi dan sedang terjadi. Manusia bakhil, kedekut, tidak mahu mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan untuk dinafkahkan kepada orang-orang yang lain. Baik, ini tanda kiamat yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang disebutkan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencela sifat mazmumah, antaranya sifat bakhil, sifat kedekut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dipelihara daripada sifat kedekut, sifat bakhil dalam dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang untung, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang tu bakhil, dia adalah orang yang tidak beruntung. Kalau kerana Allah sebutkan dalam ayat ini, orang yang tidak bakhil, dia adalah orang beruntung. Maka sebaliknya, orang yang bakhil, kedekut, maka dia adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut, tak mahu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan dan hati yang redha, merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ini orang-orang yang bakhil, yang tidak mahu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan bahawa syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat kedekut yang sangat-sangat kedekut. Ini sifat buruk yang ada pada seseorang. Jangan ingat kita apabila kita kedekut, kita tak mahu infakkan harta kita, lebih-lebih lagi dalam perkara yang wajib, itu ada satu yang baik. Tidak, itu sebenarnya adalah satu sifat yang buruk. Sehingga Nabi SAW sebutkan syarru ma fi rajulin, perkara yang paling buruk yang ada pada seseorang, iaitu sifat kedekut yang bersangatan. Mungkin manusia ni memang dia ada sifat kedekut, sehingga dikatakan manusia apabila lahir, dia lahir apa? Tengok bayi yang lahir, tangan dia genggam, dia tenggam, dia apa? Dia tak nak keluarkan, dia tak nak lepaskan. Sebab orang yang pemurah, dia akan lepaskan tangan dia, akan bagi, dia akan lepaskan apa yang ada. Tapi bayi yang lahir, dia pegang tangan dia genggam tangan dia. Manusia memang ada sifat kedekut, tapi kena lawan. Kita kena tarbiah diri kita, latih diri kita, didik diri kita, jangan mempunyai sifat yang kedekut. Nabi SAW dalam hadis ni sebutkan
perkara yang paling buruk yang ada pada diri seorang adalah sifat kedekut. Ini yang pertama, sangat-sangat kedekut, sangat-sangat kedekut. Dan yang kedua, wajubnun khali'un, dan sifat pengecut yang sangat-sangat pengecut. Dia ni penakut, penakut untuk membuat sesuatu yang benar, membuat sesuatu benar. Penakut ni apa? Jubun ni beza dengan khauf. Jubun ni pengecut. Beza dengan al-khauf, dengan takut. Apa beza antara pengecut dengan takut? Takut ni dia takut dalam satu perkara yang perlu ditakuti. Adapun pengecut, dia takut dalam satu perkara yang tidak patut dia takuti, benda yang tak perlu ditakuti. Dia takut juga, maka itu disebutkan sebagai al-jubnu, ataupun orang kita sebutkan sebagai pengecut. Berbeza dengan al-khauf, dengan takut. Dalam perkara yang perlu ditakuti, maka dia takuti. Dia takut dengan penyakit COVID contohnya. Itu satu benda yang sepatutnya hati-hati, takut sikit. Tapi kalau orang yang dia takut dengan satu perkara yang tak perlu ditakuti, takut dengan contohnya takut dengan semut. Semut satu benda yang tak perlu ditakuti, dia takut juga, itu namakan sebagai pengecut. Jadi Nabi SAW mencela sifat sifat kedekut dan juga sifat bakhil, dan juga sifat kedekut, bakhil dan juga sifat pengecut yang ada dalam diri seseorang. Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang beriman bahawa sifat mereka itu adalah orang yang suka menderma, tidak kedekut, tidak bakhil. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadil sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Kata Nabi SAW, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Orang yang infakkan hartanya. Biasa orang yang bagi, dia bagi daripada atas. Dia bagi atas. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta. Jadi orang yang minta dia tadah tangan. Orang kita sebut tadah tangan. Orang yang bagi dia akan hulurkan, dia akan berikan di atas kepada orang yang meminta. Jadi Nabi SAW galakkan supaya menjadi orang yang baik, iaitu orang yang dermawan, orang yang memberikan apa yang ada padanya. Sebab tu Nabi SAW kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqa fahada bi afdalil manazil. Kata Nabi SAW ini, dunia itu adalah bagi 4 jenis golongan manusia. Salah satu daripada golongan ini Nabi SAW sebutkan iaitu seorang hamba, seorang manusia yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah luaskan hartanya, Allah banyakkan rezekinya, serta kefahaman terhadap ilmu agama. Allah bagi dia ilmu yang banyak, pengetahuan yang luas. Apa dia buat? Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan dia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dia ada banyak harta, ada banyak ilmu, digunakan hartanya itu untuk perkara-perkara yang baik. Bertakwa dalam harta. Dia tak gunakan dalam perkara-perkara yang syubhat. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang makruh. Dia tak gunakan hartanya itu dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gunakan untuk baik, untuk bantu orang yang susah, dia gunakan untuk dia beribadah, tunaikan haji, tunaikan umrah, keluarkan zakat, nafkah kepada keluarga, berikan sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan, dan
dia gunakan juga untuk menyambung silaturahim. Dia bantu keluarganya yang susah. Ini pun penting, terutama di dalam masa kita sekarang ni, manusia dalam keadaan yang agak tertekan akibat daripada penyakit yang tersebar ini. Maka dia gunakan hartanya itu untuk bantu keluarganya, dia dapat lebih, dia ada gaji yang tetap, perniagaan dia maju, berbeza dengan orang lain yang mungkin dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja, maka dia bantu keluarganya. Maka ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kedudukan yang baik. Dan dia menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hak pada hartanya. Dia keluarkan hartanya itu, diinfakkan, disumbangkan, didermakan, diberikan sebagai bantuan. Dia tahu bahawa itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala pada harta tersebut. Dia tahu bahawa harta ini hakikatnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia keluarkan dengan keyakinan bahawa harta tersebut adalah harta yang dipinjamkan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia serahkan kembali kepada Allah melalui infak, nafkah dan juga sumbangan yang dilakukan. Maka kata Nabi SAW, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Fahada bi afdalil manazili, ini adalah hamba yang paling baik. Jadi orang yang beriman sepatutnya adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan, bukan orang yang kedekut, bukan orang yang bakhil. Yang mana Nabi SAW sebutkan bahawa antara tanda-tanda hari kiamat akan zahirnya sifat kedekut, sifat bakhil. Lagi jauh daripada zaman Nabi SAW, maka kita lihat manusia semakin kedekut dan juga semakin bakhil dengan harta mereka. Mereka berkira dalam semua perkara. Ini kerana mereka tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka, dan mereka tidak mengetahui hakikat kepada harta tersebut. Yang penting tanda kiamat ini, Nabi SAW sebutkan bahawa antara tanda kiamat adalah manusia akan zahir dengan sifat kedekut dan bakhilnya. Baik. Ini tanda kiamat yang ke-29. Tanda kiamat yang ke-30, qati'atur rahimi, pemutusan silaturrahim, salah satu daripada tanda kiamat adalah meluasnya perbuatan memutuskan silaturrahim. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan silaturrahim? Orang kita sebut silaturrahim. Apa maksud silaturrahim? Silaturahim ni adalah perkataan Arab yang terbentuk daripada dua perkataan. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Silah maksudnya hubungan. Silah maksudnya adalah hubungan. Silah, wasala yasilu silatan, waslan. Itu maksudnya perhubungan. Rahim, kita sebutkan juga sebagai rahim, iaitu rahim wanita. Itu dinamakan sebagai rahim. Kita pun sebut rahim wanita. Tempat bayi yang dikandung oleh ibu. Itu dinamakan sebagai rahim. Tapi yang dimaksudkan dengan sini adalah kaum keluarga yang mempunyai pertalian darah. Kaum keluarga yang mempunyai pertalian darah. Jadi silaturrahim maksudnya adalah menghubungkan hubungan keluarga yang mempunyai silaturrahim, menghubungkan hubungan keluarga yang mempunyai pertalian darah, menghubungkan hubungan keluarga yang mempunyai pertalian darah. Ini maksud daripada silaturahim. Kalau dalam bahasa Indonesia, mereka masyhur di kalangan mereka, silaturahmi itu berziarah, menziarah. Kita nak silaturahmi, kita ingat
macam mana nak silaturahim ni, nak kahwin ke dengan apa? Tidak. Rupanya kalau orang Indonesia disebutkan silaturahmi tu, mereka nak datang ziarah, melawat kita. Tapi sebenarnya penggunaan konteks yang benar silaturahim ni adalah maksudnya menghubungkan hubungan keluarga yang mempunyai pertalian darah. Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan rahim wanita tersebut? Kerana keluarga kita ni sebenarnya kita mempunyai hubungan keluarga ni disebabkan kita mempunyai hubungan dengan rahim yang sama. Baik, ayah kita dengan pakcik kita itu mereka dihubungkan dengan rahim nenek kita. Mereka berasal daripada rahim yang sama, makcik kita dengan bapa kita, mereka berkongsi rahim yang sama. Sepupu kita, bapa dia berkongsi rahim dengan bapa kita pada nenek kita. Itu hubungan connection lah antara jaringan antara rahim yang satu rahim tu dan jaringan-jaringannya. Itu yang dinamakan sebagai silaturahim. Baik, itu dari segi bahasa. Baik, dari segi syariat, daripada pandangan Islam, apakah yang dimaksudkan dengan rahim itu? Baik, Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia berpendapat bahawa rahim, hubungan keluarga itu adalah bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keturunan, sama ada dia boleh mewarisinya ataupun tidak, sama ada orang itu mahram ataupun tidak. Jadi ini semua keluarga, sama ada keluarga tu daripada ahli waris ataupun orang yang bukan ahli waris. Sebab ada keluarga yang mewarisi, anak mewarisi, isteri mewarisi, bapa mewarisi, mak mewarisi, datuk nenek mewarisi, cucu boleh mewarisi. Tapi ada juga keluarga yang tidak boleh mewarisi, maka mereka juga termasuk daripada rahim ataupun keluarga, kerabat. Itu satu. Kemudian mahram juga. Mahram dan juga yang bukan mahram. Ada keluarga kita yang merupakan mahram kepada kita. Kalau lelaki, ibu saudaranya daripada sebelah bapa, ibu saudaranya daripada sebelah ibu, nenek saudaranya, itu semua mahramnya. Baik, sepupu bagaimana? Sepupu pun mahram juga. Sepupu pun keluarga juga, walaupun bukan mahram. Kita lelaki, ada sepupu kita perempuan, bukan mahram, tapi adakah dia masih lagi keluarga? Ya, dia masih lagi keluarga kita. Kenapa kita terangkan ni? Kerana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahawa keluarga itu adalah mereka yang mempunyai hubungan mahram saja. Mereka yang mempunyai hubungan saja. Kalau begitu, kalau mengikut pendapat yang kedua ni, mahram ni terhad kepada beberapa individu sahaja. Anak beranak, adik beradik, pakcik, makcik, tapi sepupu kita tu tidak termasuk dalam keluarga. Jadi pendapat yang lebih tepat adalah keluarga ni adalah semua sekali, sama ada yang mempunyai hubungan mahram ataupun yang tidak mempunyai mahram, dan sama ada boleh mewarisi harta pusaka ataupun tidak. Yang penting mereka memiliki hubungan nasab keturunan yang sama. Mereka memiliki nasab hubungan keturunan yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta tazhara qati'atur rahim. Tidak terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa perkara yang akan disebutkan ini adalah perkara yang akan terjadi sebelum daripada hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa ia adalah tanda daripada tanda-tanda kiamat. Hatta tazhara qati'atur rahim, sehingga zahirnya perbuatan memutuskan silaturrahim, perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, maka sebenarnya dia telah melakukan satu perbuatan yang dosa, malah ianya adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memutuskan silaturahim ni adalah dengan tidak melakukan kebaikan kepada keluarga. Itu yang dimaksudkan dengan memutuskan silaturahim. Baik, sebelum tu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan menyambung hubungan kekeluargaan. Ulama sebutkan bahawa menyambung hubungan kekeluargaan ini dilakukan dengan cara berbuat baik kepada keluarga kita. Tengoklah siapa, adik-beradik, anak beranak, saudara mara, setiap orang yang mempunyai hubungan. Buat baik kepada keluarga secara umumnya itu adalah daripada menghubungkan silaturahim, menghubungkan hubungan kekeluargaan, dan ianya bergantung kepada setiap individu. Baik, kalau kita tengok keluarga kita tu susah, dia orang miskin, kita bagi bantuan harta. Kalau dia ni orang kaya tetapi mereka ni jahil dalam agama, kita ajarkan kepada mereka ilmu agama, itu juga menyambung silaturahim. Kita keluarga kita ni dia ada harta, orang berilmu, kita ambil tahu, tanya khabar dia, kita telefon dia. Zaman sekarang lagi canggih. Sebenarnya zaman sekarang zaman yang paling mudah untuk menghubungkan hubungan kekeluargaan. Senang saja kan? Ada WhatsApp, ada Telegram, ada media sosial yang lain, ada Facebook, ada Twitter, ada yang lain. Hubungi, Assalamualaikum. Kita berhubung dengan dia. Itu juga cara silaturahim. Yang penting kita buat baik kepada keluarga. Itu yang dinamakan sebagai menyambung silaturahim. Baik. Silaturahim yang paling rendah sekali adalah menyambung hubungan keluarga yang hampir putus. Itu yang paling rendah sekali. Sebenarnya banyak cara untuk buat baik kepada keluarga, untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan. Tapi yang paling rendah adalah menyambung hubungan keluarga yang hampir terputus. Bagaimana? Sekurang-kurangnya adalah dengan mengucapkan salam. Kita ucapkan salam, Assalamualaikum, kita jalan. Itu dah dianggap sebagai menyambung silaturahim. Tapi kalau kita jumpa dengan keluarga kita, kita tengok dia, kita buat tak tahu je, buat bodoh je, dah tak bantu dia dengan bantuan kewangan, dah tak berikan nasihat dan ilmu kepada dia, dah tak tanya khabar, berbual-bual, beramah mesra dengan dia, ucap salam pun tidak. Jadi kalau seseorang itu tidak mengucapkan salam kepada saudaranya sedangkan dia telah berjumpa dengan saudaranya, maka dia termasuk daripada golongan yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi ini kena faham. Macam mana pun bergaduh, adik-beradik, saudara mara, jangan sampai tidak bersalam, tidak mengucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam, maka orang ini dianggap sebagai orang yang telah memutuskan silaturahim. Tapi kalau bergaduh pasal tanah ke, pasal harta ke, pasal perkara-perkara yang lain, tapi kalau jumpa, Assalamualaikum, itu masih lagi dianggap sebagai menyambung silaturahim. Tapi kalau jumpa, walaupun tak bergaduh tapi tak nak ucap salam, buat tak tahu, buat hal masing-masing, berdiri di kedai beratur untuk beli makanan, buat tak tahu je, walau ni keluarga, maka itu adalah daripada perbuatan memutuskan silaturahim. Sebab tu ulama sebutkan bahawa yang paling rendah dalam menyambungkan silaturahim adalah mengucapkan salam kepada keluarga yang hampir-hampir putus hubungan dengannya, Jadi kalau selagi mana kita ucapkan salam kepada keluarga itu paling kurang dah, itu paling minima dalam menyambungkan silaturahim. Kalau kita tak buat itu, maka itu sudah termasuk daripada orang yang memutuskan silaturahim. Baik, kenapa orang memutuskan silaturahim? Sebab banyak ulama sebutkan, antara sebab orang yang memutuskan silaturahim biasanya adalah kerana pergaduhan, perselisihan, sama ada tentang harta benda, harta pusaka, ada fitnah, dengki, sombong,
pentingkan diri sendiri, maka ini termasuk daripada sebab-sebab berlakunya qati'atur rahim, berlakunya pemutusan hubungan kekeluargaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran supaya menjaga hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala kata wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah hubungan kekeluargaan. Jagalah hubungan kekeluargaan. Dan kita kena faham bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran tu dia ada kepentingannya. Kalau benda ni tak penting, Allah tak akan sebutkan dalam Al-Quran. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan hendaklah kamu bertakwa kepada hubungan kekeluargaan, jagalah hubungan kekeluargaan, maksudnya bahawa perkara ini adalah satu perkara yang penting. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang hubungan kekeluargaan ini. Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kepada umatnya untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambungkan hubungan kekeluargaannya, sambung hubungan silaturahim, sambung hubungan silaturahim. Nabi SAW kaitkan menyambung hubungan silaturahim itu dengan keimanan. Seolah-olah orang yang beriman ini, mereka adalah orang yang menyambung silaturahim. Kalau tengok satu orang, dia suka, dia gembira untuk menyambungkan hubungan keluarga. Dia jumpa keluarga dia beramah mesra dengan mereka, dia ziarah mereka, ucapkan salam, bagi bantuan kepada keluarga, bagi ilmu yang bermanfaat, kongsikan dengan perkongsian yang baik, tenangkan hati mereka, ziarahi mereka ketika sakit. Kita tahu bahawa ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga pada hari akhirat. Sebaliknya, kalau kita tengok satu orang ni, kita dengar cerita dia, asyik bergaduh saja dengan keluarga, kemudian tak bertegur siapa, salam pun tidak mahu, kalau berjumpa saling memalingkan wajah, saling mengelak antara satu sama, maka kita tahu orang ni antara orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hari akhirat, dengan iman yang sempurna. Masih lagi orang beriman, tetapi imannya tidak sempurna. Sebab orang yang beriman dengan sempurna, dia akan menyambungkan silaturahim. Kemudian Nabi SAW sebutkan kelebihan orang yang menyambung silaturahim dengan kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang suka untuk diluaskan baginya rezekinya. Apa maksud diluaskan rezekinya? Sebagian ulama kata seperti zahirnya, maksudnya Allah banyakkan hartanya. Secara hakikatnya Allah panjangkan hartanya. Ini kata sebahagian ulama. Sebagian ulama lain, mereka berpendapat bahawa Allah berikan berkat pada hartanya, sedikit tetapi cukup. Kalau banyak, dia boleh gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Itu Allah maksud daripada diluaskan rezekinya. Sama ada memang banyak, hartanya banyak, duit dia dalam akaun dia banyak, itu makna pertama. Duit dia, tanah dia, rumah dia, kenderaan dia, perniagaan dia, untung, itu satu maksud. Satu lagi, diberikan keberkatan. Harta yang sama tapi diberikan keberkatan. Sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ini pun sama juga. Ada yang kata dipanjangkan umur, kalau dia sambung silaturahimnya, maka Allah tambahkan umur dia. Katakanlah malaikat tahu umurnya 50, kemudian kalau disambung silaturahim, hubungan kekeluargaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah umurnya, tambah lagi 5 tahun, tambah lagi. Tapi sebenarnya di Lauh Mahfuz tu dah tertulis berapa umurnya yang pasti. Tapi ini umur yang kalau dia buat satu kebaikan, iaitu menyambung silaturahim, maka Allah akan tambahkan umurnya. Allah dah tahu sebenarnya berapa umur sebenarnya, tapi ini sebagai ganjaran kepadanya. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain kata umurnya sama, tetapi diberikan keberkatan kepada umurnya. Umurnya 40 tahun saja. Tapi Masya Allah, sepanjang 40 tahun tu macam-macam manfaat yang dia bagikan kepada
manusia. Banyak sumbangan dia kepada kehidupan dunia ni. Banyak ilmu yang dia sebarkan, banyak kitab yang dia tulis, banyak harta yang dia wakafkan, banyak kebaikan yang dia buat. Itu satu. Nabi SAW kata, sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan kepada umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan silaturrahim. Ini galakan kepada kita untuk menyambungkan silaturrahim. Jangan putuskan silaturrahim. Ini kebaikan kepada kita, tapi manusia lalai, lupa sehingga mereka putuskan silaturrahim. Kemudian Nabi SAW juga sebutkan bahawa silaturrahim merupakan sebab untuk seseorang itu masuk syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bertanya, mahukah aku sebutkan kepada kamu beberapa amalan yang boleh masukkan kamu ke dalam syurga? Kemudian Nabi SAW terangkan, kata Nabi SAW, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, menjadikan sekutu bagi Allah. Wa tuqimus salah, engkau dirikan salat. Wa tu'tuz zakah, wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau sambung silaturrahim. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyambung silaturrahim. Dalam masa yang sama, Nabi SAW ingatkan supaya tidak memutuskan silaturrahim. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Ini peringatan kepada kita supaya tidak memutuskan silaturrahim. Ada banyak kelebihan bagi orang yang menyambung silaturrahim dan sebaliknya. Ada akibat yang buruk, kesan yang tidak baik bagi orang yang memutuskan silaturrahim. Yang mana Nabi SAW sebutkan itu merupakan antara tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, inna baina yaday sa'ati, antaranya qat'ul arham, sebelum berlakunya hari kiamat, menjelang terjadinya hari kiamat, akan berlaku beberapa perkara, antaranya adalah memutuskan silaturrahim. Ini yang terjadi pada masa kita sekarang. Ini fenomena yang tidak baik pada generasi yang baru ni. Tak kenal keluarga, tak kenal siapa bapa saudara, tak kenal siapa ibu saudara, apatah lagi generasi-generasi atas, datuk saudara, nenek saudara, moyang saudara, 2, 3 pupu, 4 pupu. Kalau orang-orang dulu, mereka kenal ni semua. Mereka kenal sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Kadang-kadang satu kampung tu semua keluarga mereka. Adapun pada zaman kita sekarang, pada masa kita sekarang, fenomena dia berbeza. Sepupu pun tak kenal. Sepupu walhal dekat saja tu. Apatah lagi 2 pupu, apatah lagi 3 pupu, apatah lagi keluarga-keluarga yang jauh. Mereka tidak kenal. Sebab apa? Sebab sibuk dengan kehidupan dunia. Ini hakikat yang kita lihat pada masa sekarang. Masing-masing buat hal sendiri. Tidak melihat keluarganya. Tidak ingin menyambung hubungan kekeluargaan. Kalau ada orang yang sambung ke hubungan kekeluargaan, orang heran. Kenapa dia ni datang? Dia bila orang nak buat baik, keluarga dia datang buat baik kepada dia, dia kata ni ada apa ni? Ada udang di sebalik, ada mi, ada benda yang dia nak harta ke, nak buat baik ke, ada lain, ada nak minta tolong ke apa. Itu pula yang terjadi. Sedangkan sebenarnya menyambung silaturahim adalah satu perkara yang dituntut, manakala memutuskan silaturahim adalah perkara yang tidak baik, yang dilarang, dan ianya merupakan salah satu tanda hari kiamat. Baik. Yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-31, su'ul jiwar. Su'ul jiwar, iaitu keburukan dalam berjiran. Keburukan dalam berjiran. Manusia berjiran
tetapi mereka tinggal sebelah-sebelah, tetapi tidak baik dengan jiran-jiran yang ada. Ini juga adalah salah satu daripada tanda kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yazhara su'ul mujawarah. Tidak terjadi hari kiamat sehingga zahirnya keburukan dalam berjiran. Keburukan dalam berjiran. Manusia tinggal berjiran, rumah sebelah-sebelah, tetapi masing-masing tidak berbuat baik kepada jiran yang lain. Tidak berbuat baik kepada jiran yang lain. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Malah yang lebih teruk daripadanya, mereka buat buruk kepada jiran yang ada. Ini salah satu daripada tanda kiamat, dan makin tersebar. Dulu manusia, jiran dia itulah kadang-kadang seperti keluarga dia. Jiran dia kadang-kadang lebih rapat daripada keluarga ni, sebab rumah sebelah-sebelah, pintu saling menghadap, hari-hari jumpa. Maka jirannya itu adalah seperti keluarganya. Tapi pada akhir zaman, dan ini terjadi pada masa kita, ini perkara yang terjadi pada masa kita, semua orang tidak mempedulikan jiran masing-masing. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tak ada semangat kejiranan, tidak ada semangat kejiranan. Hak-hak jiran tidak dipedulikan. Berlaku kecurian di rumah jiran, ada orang rompak, tak ada jiran pun yang tahu, tak ada jiran pun yang ambil peduli. Malah jiran pun terkejut, ada kecurian ke? Dia tak tahu pun apa yang terjadi di rumah sebelahnya. Lebih-lebih lagi zaman sekarang yang masing-masing hidup dengan keadaan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Pergi keluar rumah sebelum matahari terbit, balik rumah lepas matahari tenggelam, tak jumpa pun jiran masing-masing. Sedangkan Nabi SAW menggalakkan kita untuk berbuat baik kepada jiran. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak menyakiti jiran tetangganya. Jangan ganggu jiran. Macam-macam bentuk gangguan, sama ada dengan fizikal, buang sampah kepada jiran sebelah, ataupun pukul dia, pukul anak dia, ini semua gangguan. Ataupun secara bukan fizikal, buka radio kuat-kuat, ataupun bau yang buat bau yang tak elok, semua benda yang mengganggu jiran. Maka Nabi SAW kaitkan antara keimanan dan tidak mengganggu jiran. Orang yang tidak mengganggu jiran adalah orang yang beriman. Dalam hadis yang lain yang lebih jelas, Nabi SAW sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarihi. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Jadi bukan saja tak buat jahat kepada dia, malah disuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada jiran. Ada orang dia tak buat jahat pada jiran dia, tapi dia tak buat baik. Dia jaga diri dia je, dia tak ganggu jiran dia, tapi tak pernah pun bertegur sapa, tak pernah pun nak kongsi lauk pauk, tak pernah pun nak tanya khabar. Sedangkan yang dituntut adalah lebih daripada sekadar tidak mengganggu jiran. Yang dituntut adalah supaya melakukan kebaikan kepada jiran, buat baik kepada jiran. Macam mana nak buat baik? Macam-macam cara. Semua benda yang baik yang boleh kita buat kepada jiran, buat. Itu adalah perintah Nabi SAW, dan itu ada kaitannya antara keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat dengan perbuatan baik kepada jiran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah sebutkan, katanya, ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu.
Jibril sentiasa datang kepadaku memberikan wasiat tentang jiran. Jibril apabila dia turun kepada Nabi SAW dari langit, dia datang kepada Nabi SAW dan selalu diingatkan kepada Nabi SAW untuk jaga hak jiran, selalu setiap kali turun ataupun sering kali dia Jibril turun bertemu Nabi SAW, maka antara perkara yang dia bawa adalah hak jiran yang disebutkan oleh Jibril adalah tentang hak jiran. Sehingga kata Nabi SAW, hatta zanantu annahu sayuwarrithu, sehingga aku sangka bahawa Jibril akan membawa perintah Allah supaya jiran ini dijadikan sebagai ahli waris. Ini kata Nabi SAW. Jadi Jibril ni sering kali diingatkan Nabi SAW tentang hak jiran, sehingga Nabi SAW sangka satu masa nanti Jibril akan bawa satu wahyu daripada Allah yang mengatakan bahawa jiran ini adalah seperti ahli waris. Ahli waris ni apa? Keluarga. Jadi seolah-olah jiran ni adalah seperti keluarga yang boleh mewarisi. Ini besarnya hak jiran, rapatnya dengan diri kita, sehingga Nabi SAW sangka akan turun wahyu yang dibawa oleh Jibril yang menyebutkan bahawa jiran ini adalah sebagai ahli waris. Ini kata Nabi SAW. Ini besarnya hak jiran yang perlu dipenuhi oleh seseorang. Ini sepatutnya kita jaga, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang. Orang tinggal taman perumahan moden, tinggal di apartmen, tinggal di kondominium, tinggal di pangsapuri, masing-masing sudah tidak mempedulikan jiran masing-masing. Sedangkan dalam Islam sedangkan Islam memberikan perhatian kepada jiran. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini tentang kejiranan ni dalam Quran, wal jaridil qurba wal jaril junubi, jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kejiranan. Ada topik tentang kejiranan ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, menunjukkan bahawa topik ni, subjek ni adalah subjek topik yang penting. Kerana kalau kita dah sebutkan tadi, kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, maknanya perkara itu adalah perkara yang penting. Setiap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah perkara topik perbincangan, perkara yang perlu diberikan perhatian, dititik beratkan. Jadi ini salah satu perkara yang Nabi SAW tekankan. Baik, untuk kita buat baik kepada jiran, maka kita kena tahu siapa jiran kita. Siapa jiran kita. Kita nak tahu siapakah yang dianggap sebagai jiran. Kalau saya tanya kepada diri saya sendiri dan tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa jiran kita? Siapa jiran kita? Jadi siapa jiran kita? Sebelah rumah ke? Satu taman ke? Ataupun satu kampung saja ke? Ataupun satu daerah saja ke? Ataupun satu negeri saja ke jiran? Ataupun satu negara saja jiran? Bagaimana? Ini khilaf di kalangan ulama. Baik, ulama berbeza pendapat tentang ta'rif jiran. Apakah yang dimaksudkan dengan jiran? Baik, sebagian ulama, antaranya ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Hambali, mereka berpendapat bahawa jiran itu adalah orang yang rumah mereka 40 rumah dari rumah seseorang, sama ada dari depan ataupun dari belakang, dari kanan ataupun dari kiri. Ini pendapat mereka. Jadi rumah 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Ini semua jiran. Kalau zaman kita sekarang 40 atas, 40 bawah. Itu pendapat yang dikemukakan oleh sebahagian ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi rumah jiran kita ni 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Ini pendapat ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdalilkan dengan satu hadis, tetapi hadis ni adalah hadis dhaif. Cuma
Yang sahihnya ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh tabi'in, antaranya adalah Al-Auza'i dan juga Hasan Al-Basri. Ini ta'rif mereka, batasan ataupun ketetapan mereka, berapakah siapakah yang dianggap sebagai jiran. Ini pendapat ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, jadi 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah, ini semua adalah jiran dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini semua kita kena berikan perhatian. Bukan sebelah je, ada orang betul dia baik dengan jiran, tapi jiran 5 rumah sebelah rumah, 5 rumah saja, 6 rumah saja. Sedangkan kalau ikut mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pegang ni, itu 40 rumah. Sebenarnya jauh, kawasannya luas, liputannya luas, mesti diberikan perhatian. Sebenarnya besar, tanggungjawab kita besar untuk kita jaga hak jiran ni, tapi itulah kita buat sekadar yang kita mampu. Baik, ulama mazhab Maliki mereka berpendapat bahawa jiran itu jika tinggal rumah tu tinggal dan dapat dilihat daripada pelbagai penjuru dan tidak dipisahkan dengan pasar besar ataupun sungai yang lebar, itu pendapat mereka. Kalau boleh selagi kita boleh lihat rumah yang berhampiran dengan rumah kita, maka itu adalah jiran kita. Itu jiran. Jadi kalau kita duduk depan rumah, kita boleh tengok depan rumah kita, belakang rumah kita, pusing ke kiri, tengok rumah sampai ke ujung, sejauh mata memandang, ke kanan, begitu juga. Maka itulah jiran mereka, jiran kita. Itu kata ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Baik, sebagian ulama dalam mazhab Maliki pula mereka berpendapat jiran itu adalah orang-orang yang dihimpunkan dalam satu masjid yang berdekatan. Ini pun takrif yang dikemukakan oleh sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Maliki. Jadi kalau satu orang tinggal di satu taman, taman ni biasanya orang sembahyang di satu masjid, mereka semua sembahyang di situ, maka semualah di taman tersebut sembahyang, semualah yang tinggal di situ adalah orang yang menjadi jirannya. Jadi kalau tinggal di masjid UTM, semua yang datang sembahyang Jumaat di masjid UTM tu, itulah jiran kepada orang-orang yang tinggal di UTM. Itu besarnya, berapa ramai orang yang datang. Itu kata ulama, sebahagian daripada ulama mazhab Maliki, ulama dalam mazhab Maliki. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa jiran itu adalah jika rumah tu berhampiran ataupun bersambung, sebelah betul-betul. Itu pendapat Abu Hanifah. Sebagian daripada pendapat ulama mazhab Hanafi, mereka berkata bahawa jiran itu adalah mereka yang rumah mereka berdekatan dan mereka dihimpunkan di dalam satu masjid. Maksudnya rumah saling berdekatan, kalau pergi sembahyang mereka pergi ke satu masjid. Jadi semua yang sifatnya begitu adalah jiran. Jadi tinggal dekat-dekat, apabila masuk waktu zuhur, sembahyang atau waktu solat Jumaat, mereka pergi ke satu masjid. Jadi orang ini adalah dianggap sebagai jiran, Dan sebagian ulama pula kata jiran tu adalah orang yang mendengar iqamat dilaungkan. Kalau kita dengar, kalau kita iqamat, kita dengar iqamat tu dilaungkan, tu jiran kita. Itu jiran kita. Ataupun sebagian ulama kata kalau kita dengar azan, satu orang dia azan di rumahnya, berapa jauh yang dengar, maka orang-orang itu semua adalah jirannya. Ini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama tentang jiran, Tapi kalau nak ikut pun pendapat ni, yang penting mereka ni berdekatan, rumah mereka berhampiran, dan mereka bertemu dalam satu tempat. Mungkin zaman sekarang taman perumahan ataupun satu apartmen, satu kondominium. Ini semua dianggap
sebagai jiran. Sebab tak ada hadis yang khusus tentang jiran. Kalau ikut mazhab Syafi'i, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, kita sambung dengan 40 bawah. Ini adalah jiran. Jadi perkara ini menghubungkan berbuat baik kepada jiran adalah satu perkara yang dituntut, sehingga kan perkara ini disebut-sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada jiran ni buat macam-macam cara, seperti yang kita sebutkan tadi. Buat baik, sediakan berikan makanan, bantu mereka, keperluan mereka. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, tak perlulah naik bendera putih. Kita yang tanya jiran kita, perlu kebantuan, ada apa-apa yang hajat yang perlu kita tolong, kita tanya khabar dia, sihat ke tidak sihat, macam mana anak-anak kita, kalau mereka ada buat perkara mungkar, kita tegur mereka, itu daripada kebaikan. Kalau mereka buat baik, kita bagi semangat, kita bagi dorongan. Kalau mereka berjaya, kita ucapkan tahniah, naik pangkat, kita ucapkan tahniah, anak mereka lulus periksa, kita ucapkan tahniah, kita gembira, kita bagi hadiah. Kalau mereka ada buat silap, kita sabar. Mungkin daun pokok dia jatuh pada halaman rumah kita, kita sabar, tak perlulah bergaduh. Ini antara ciri-ciri yang baik yang boleh kita buat terhadap jiran. Adapun pada akhir zaman, perkara ini semua dah hilang. Semua jaga hal masing-masing. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan inilah yang terjadi pada masa kita jauhkan. Jangan jadi begitu. Nabi SAW sebutkan realiti yang akan terjadi. Pada zaman Nabi SAW ni tak terjadi. Manusia kebanyakan mereka ketika itu, mereka buat baik kepada jiran. Sehingga kalau kita baca dalam sirah, Nabi SAW dengan jiran-jirannya berkongsi tempat buat roti yang sama. Bayangkan zaman kita ni, beberapa rumah kongsi oven yang sama. Kalau zaman dahulu mereka kongsi tanur. Tanur ni kalau di negara Arab, dia buat roti tu dia ada macam tembikar. Kalau tempat kita dia tempayan tu lah, dijadikan tempat untuk buat roti. Nabi SAW rumahnya dengan sahabat-sahabat yang lain kongsi satu tembikar untuk buat roti. Itu baiknya mereka pada masa dulu. Guru kita cerita dalam 40 ataupun 50 tahun yang lepas di Madinah. Di Madinah tu tak silap ada 4 kejiranan. 4 kejiranan masing-masing ada satu kejiranan tu, dia ada 4 kawasan lah, 4 kawasan. Satu kawasan ada satu peti ais je. Satu peti ais saja. Semua orang, ada orang kaya dia beli peti ais, semua orang datang kongsi peti ais tu. Setiap orang, guru kita cerita, Syekh Dr. Hamid Akram Bukhari, dia kata setiap orang bawa satu botol air sejuk, botol kecil untuk simpan air sejuk dalam peti ais tersebut. Semua orang kongsi. Kalau kita katakan satu taman, kongsi satu peti ais untuk untuk sejukkan air. Air ni mereka bawa botol, letakkan air, kemudian letak dalam peti ais, kemudian mereka kongsi. Mereka kongsi peti ais yang satu tu, satu taman, satu kawasan. Ini pada masa dahulu. Sama sekarang, masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki manusia. Setiap orang rumah masing-masing peti ais. Malah satu rumah ada 2-3 peti ais. Tapi kita tak buat baik kepada jiran. Sepatutnya dengan kemudahan dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita buat baik kepada jiran. Macam-macam cara pada masa sekarang untuk buat baik kepada jiran. Wallahu taala alam. Setakat itu saja. Jadi untuk kali ini kita sebutkan 3 perkara yang dianggap sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Yang pertama, tersebarnya sifat kedekut dan bakhil. Yang kedua, tersebarnya perbuatan memutuskan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga, semangat kejiranan yang buruk, yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.